kita cakap soal bandaraya idaman, bandaraya yang cantik, bandaraya sejahtera, bandaraya bahagia, keamanan, kedamaian. Dia bukan satu benda yang ibarat sekelip mata petik jadi. Ada perkara, ada perancangan, ada usaha yang dibuat oleh pihak-pihak tertentu, dan kita sebagai ahli masyarakat pun pastinya ada peranan. Maka nak bincang, saya kira Datuk mungkin tak sebut masa kita nak bincang ni, banyak benda nak disampaikan, tapi saya kira kita pergi laluan sebentar dengan ribuan orang di Bandaraya Ipoh yang datang pada malam ni, ramai di dataran Ipoh ni. Saya kira mereka juga mungkin ada pandangan, mereka juga ada perkara yang nak dikongsi sama. Marilah sesama kita berkongsi pengalaman, mudah-mudahan kita dapat mencantikkan perbincangan dalam nak mencari natijah di sebalik tajuk macam-macam ada. Silakan Rizal di bawah sana. Ya, terima kasih Ustaz Charin. Itu dia seluruh penonton. Macam-macam ada. Macam kat Bandar Ipoh ni kan, kita tengok dataran Ipohnya cukup cantik, taman rekreasinya, tandasnya pun cantik, segalanya cantik lah. Semua yang baik kat Ipoh ni kan. Tapi persoalannya dengan taman rekreasinya dan sebagainya itu, kenapalah ada juga orang yang degil ni, yang orang kata apa, gatal tangan ni, tak reti-reti. Jadi untuk tu kita kena tanyalah orang Ipoh ni kan, macam mana lah nak bagi ubat kat orang yang macam tu kan, yang Wendelisma ni. Saya nak tanya soal akak ni lah, boleh kak okey Kak, minta ke depan sikit. Baik Kak, ni lah macam mana yang kita nak buat dengan orang yang suka sangat lah, yang buat tak patut-patut kepada harta benda awam ni. Komen Akak sikit. Akak, ni yang akak nak kata ni Rizal. Payah betul lah dengan sikap setengah kita punya masyarakat ni. Dah lah dia orang yang bayar cukai, dia orang yang keluarkan duit, dia orang yang nakkan kemudahan. Bila kita dah bagi, kerajaan tu dah bagi kemudahan, tak tahu nak menghargai. Lagi satu Rizal, dia orang kena ingat kemudahan yang dia orang bagi tu bukan untuk dia orang guna seorang aja. Anak cucu dia orang pun nak guna juga. Lagi satu, akak juga nak ingatkan kepada semua dan juga kepada diri akak jugalah. Kita kena ingat apa benda yang kita buat tu mungkin orang tak nampak, tapi Allah akan nampak. Orang Perak kata tunggulah. Tu orang Perak, tunggulah. Okey Kak, terima kasih banyak Kak ya. Itu dia saudara penonton kan. Itu dia komen Kak kita. Bukan, ingat, harta benda awam tu bukan kita yang nak guna, sampai anak cucu kita yang nak guna. Kerajaan nak wujudkan kita minda kelas pertama, kita kena jugalah fikir yang baik. Okey, silakan Ustaz Charin seterusnya. Jadi Datuk K, suatu perkara yang dibangkitkan oleh penonton kita tadi, nak kata macam luahan rasa marah ke, ada wajarnya Datuk. Mungkin Datuk boleh kongsi dengan kita. Saya amat bersetuju. Kita ni hidup kalau ada dalam masyarakat kita seorang saja. Kita tengok tuan-tuan kaki kita, contoh jari kita lah. Kalau jari kita sakit saja, satu jari sakit, saya ingat seluruh badan kita sakit. Ini yang menjadi masalah. Seorang saja buat sesuatu benda yang tidak mengikut peraturan hidup, pasti orang lain akan merasa perkara yang dilakukan itu. Sebab itulah saya berpendapat bahawa setiap lapisan masyarakat mesti mengekalkan keindahan, mesti mengekalkan kecantikan, mesti mengekalkan alam sekitar dengan sifat tabii semula jadi. Kita tidak mahu tuan-tuan. Kita walaupun kita tengok pasu bunga tu dia tak berjalan, tapi sebenarnya hidup tuan-tuan. Tak boleh kita kata nak main-main. Kita tengok pokok tak berjalan, sebenarnya dia tahu yang petik dia, yang tebang dia, yang tempang dia, yang pukul dia tu adalah manusia. Sebab itulah rahmat Allah, bila mana datang naungan kepada manusia, 3 perkara. Manusia ni kena jaga 3 perkara. Pertama, hubungan dia dengan Allah. Kedua, hubungan dia dengan manusia. Yang ketiga, hubungan dia dengan alam sekitar. Kalau dia tak boleh dengan alam sekitar terbaik, jangan harap. Jangan harap dia akan menjadi manusia yang baik. Sebab apa saja dia pijak, apa saja dia makan, apa saja dia lakukan, pasti akan menerima jawapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kemungkinan kita pada malam ini. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan, jika sekiranya kita pada malam ini sama-sama bertanggungjawab menjadikan kemudahan awam yang ada di tempat kita adalah digunakan sebaik mungkin, meletakkan kemudahan itu dengan sebaik-baik penggunaan yang terbaik. Sebab itulah kita jangan cuba kita melakukan sesuatu perkara ini, minta maaf cakap. Kalau tengok besi misalnya kata contoh, wallahu alam di mana raya Ipoh ni. Tetapi kalau di Kuala Lumpur, di mana-mana Kuala Lumpur, kita tengok besi yang penutup longkang pun orang ambil. Ini menjadi masalah. Bukan orang yang tak ada penglihatan, orang yang tidak cacat, orang yang cacat penglihatan.
Orang yang tak cacat penglihatan pun tuan-tuan, kalau macam ini, Masya Allah. Sebab itulah saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dilihat sidang penonton yang ada pada malam ini, sama-sama kita menggunakan kemudahan awam di mana saja. Mudah-mudahan yang terbaik kita gunakan. Nescaya baldatun tayyibah wa rabbun ghafur akan sampai kepada kita insya-Allah.